Perniagaan sekarang bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Makin ramai yang sudah tahu selok-belok perniagaan, tidak kira besar ataupun kecil. Namun, perniagaan yang dijalankan tidak kiralah apa jua jenis sekalipun, asalkan ianya mendatangkan hasil. Kepelbagaian jenis perniagaan dapat dilihat dengan adanya kemudahan-kemudahan tempat sesuai yang disediakan dengan harga yang berpatutan. Dengan menawarkan tempat petak-petak cube jualan, memudahkan peniaga-peniaga kecil-kecilan mempamerkan jualan mereka. Kru rampai pagi daerah Belait berhenti sekejap di pit stop yang terletak di Wisma Yakin, Kuala Belait. Dibuka oleh anak tempatan berusia 31 tahun, Siti Fatimah Mas Ayu binti Muhammad Surya memulakan perniagaan dengan sokongan suaminya, Muhammad Yusuf Mikael Andrews Martinez yang berumur 27 tahun. Baiklah Siti, selaku pemilik pit stop di Wisma Yakin ni, pertama sekali ingin kita mengucapkan tahniah di atas berjalannya perusahaannya. Okey, pada mulanya bagaimana mendapat idea untuk membuka perusahaan ini? Okay, pada mulanya kami mendapat idea ni, actually this is not pertama kali lah ada this kind of shop, tapi so far it's ada di Bandar dan di Tutong, and this is pertama kali untuk dibuka di Kuala Belait lah. Sebenarnya kami pun adalah peniaga dari rumah juga, membuat our food under our Instagram is Simply Good Eats. So dari sana kami mendapat idea macam untuk mengembangkan lagi lah our business to have a physical location lah for the business. So dari sana kami pun mencari kedai yang ada macam kosong lah untuk disewa, dan kami adalah alhamdulillah terjumpa satu kedai di Wisma Yakin. So kami pun menyewa dan start lah this business. Yeah. Kami mendapatkan peniaga untuk mengisi peta-peta ini adalah dari dua cara, iaitu pertama dari dari Instagram kami, iaitu Simply Good Eats. Dari sana kami iklankan yang kami akan membuka sebuah kedai. So oleh kerana kami pun macam mempunyai banyak kenalan yang juga membuat jualan makanan apa. Jadi dari sana it starts lah word of mouth lagi kan, macam orang passing-passing to each other. So dari sanalah startnya ramai untuk mau menyewa cube ni. Okay, so there's a lot of things to do, and it's no way that one person can do it. So I help my wife by supporting her physically or emotionally. There are times there are a lot of stress, so yeah, I try to ease the pressure off by taking some of the jobs off her, and then I liaise with the customers or the vendors. Yeah. Like that. Okay. Dari pengalaman saya, macam bila membuka sebuah kedai ataupun apa-apa saja perniagaan, memang kita akan menghadapi banyak cubaan, dugaan dan masalah. Itu sudah guarantee lah tu. So if kita ni kan jadi seorang business person, we have to macam ada sifat macam jangan emotional sangat. So apa masalah tu just tangani dengan tenang and sabarlah. So and kita anggap yang macam semua ni adalah memang akan dihadapi. So guarantee to you will face all these problems and all these issues lah. So dengan itu itulah bagi saya perlu ada tenang dalam menghadapi masalah, dan emotional quotient itulah EQ have to be high, so that tani indah terlampau kejiwa lah dengan masalah tu. Yes. Okay. Nasihat saya kepada belia yang ingin memulakan perniagaan ialah pertama sekali start small lah. So mulakan dengan kecil-kecilan. Jadi bila kita sudah bermula dengan kecil-kecilan itu, kita boleh menjangka di mana kekuatan kita dan kekurangan kita. So dari sana, since when you already know apa kekuatan diri sendiri, kita develop dari sana. So for example, somebody is very good in making Japanese food here, so they should focus on Japanese food, something like that lah. Macam
you build on your strength, and at the same time bila macam for example ada sehari 2 atau 2 hari tu macam makanan tu indah laku lah katakan, jangan putus asa lah. Kita cuba lagi fikirkan dari segi lain, mungkin packagingnya kurang menarik, mungkin harganya kurang tepat kan, macam itu. So it's a learning process lah. So nasihat saya in conclusion to the young business people is that you must have the perseverance, cekal lah, jangan mudah putus asa, dan always think outside the box, macam apa lagi yang I can improve myself on. The hope is that for the business in the long term is of course to sustain it, because if a business lasts a few months, it's not going to be very famous, profitable, of course, because the cost that we've spent into this hasn't been recovered. So of course we hope that it lasts for many years to come, and of course the vendors as well to stay with us for many years to come. As for expanding, I'm not really sure if it's feasible at the moment, but we are thinking about it. We are considering the options right now. For the youth, start small, I would say. Actually, we provide some boxes here, or spaces here for rent. So if they have anything they wish to promote or sell, this is a good opportunity to expand their business. Besides, after starting small, build your reputation, maintain the quality, and see how far you can go, expand. And then once you reach to a certain point that you need help, don't be afraid to ask for it. Yeah. Collaborate with other business people as well. Yeah. Kami membukakan ruang sewa ni untuk sesiapa saja yang ingin berniaga lah, sama ada business people yang dari social media yang melakukan perniagaan dari Instagram, ataupun even housewives, even we also have some vendors yang students yang menunggu untuk mendapat kerja, macam it's open to anyone, even as you said Majlis Perundingan Kampung, produk-produk dorang pun if dorang kan sewa pun boleh jual di sini. Dengan adanya jualan petak-petak cube seumpamanya, para peniaga online khususnya di daerah ini berpeluang untuk menjual secara terus dengan hanya menyewa petak-petak yang disediakan. Ini secara tidak langsung, para pelanggan mereka boleh mendapatkan makanan dan minuman serta produk-produk lain di kedai tersebut. Dalam satu kajian yang dilakukan 3 tahun yang lalu di Asia Tenggara, yang mana perniagaan secara e-dagang telah berkembang pada kadar 21.1%, iaitu sekitar $1 trilion buat pertama kalinya, dan jumlah pemakaian pembelian masyarakatnya telah naik daripada 2 kepada 3 langganan setiap 3 bulan, dan seterusnya membelanjakan kira-kira $300 hingga $400. Ini menunjukkan bahawa peniaga-peniaga secara online telah mengubah cara perbelanjaan pengguna dari pembelian di kedai kepada pembelian dari laman online. Baiklah, sebagai salah seorang peniaga yang menyewa petak di pit stop ni, apa pendapat Bis kita mengenai dengan adanya perniagaan seumpama ini? Bagi saya, berbaloi lagipun murah untuk kami pasal barang-barang yang kami jual lah. Harapan saya yang ini dapat menambah income saya sebagai suri rumah juga. Dapat diadakan lama lagi lah dan berterusan lah. Diharap dengan adanya perniagaan seumpamanya akan dapat menjana pendapatan anak tempatan kita ni, dan secara tidak langsung dapat menggalakkan penglibatan dari peniaga-peniaga muda dan belia dengan adanya sokongan masyarakat dan orang ramai.